Salam sejahtera, anda sedang menonton agenda Awani Asia dan untuk waktu dan juga minggu ini kita akan melihat kepada sambutan Hari Muzium Antarabangsa yang disambut setiap tahun pada 18 Mei. Dan untuk tahun ini difahamkan di peringkat antarabangsanya, tema yang diangkat adalah The Power of Museum. Kalau di Malaysia, kita melihat kepada tema yang diangkat adalah keunggulan muzium. Dan difahamkan ada beberapa cabang fokus yang diberi tumpuan dalam mengangkat tema The Power of Museum ni, antaranya melihat kepada the power of achieving sustainability, iaitu kuasa atau kemampuan mencapai kemampanan, kemudian the power of innovating on digitalization and accessibility, kemampuan ataupun kuasa untuk berinovasi dengan digitalisasi dan juga kebolehcapaian, dan akhirnya melihat kepada the power of community building through education, kemampuan ataupun kuasa untuk pembinaan komuniti melalui pendidikan. Dan sudah tentu untuk platform agenda Awani Asia ini kita akan melihat beberapa perkara. Yang pertamanya kita akan melihat kepada cabaran dan juga realiti baharu bagi pengurusan muzium pasca pandemik. Kemudiannya kita akan melihat kepada perlunya pantas bergerak dan juga berubah seiring dengan perubahan zaman. Kita melihat kepada ledakan teknologi maklumat dan juga akhirnya kita akan melihat kepada peranan untuk memperkasakan peranan muzium itu bukan sahaja sebagai institusi sejarah tetapi sebagai institusi pendidikan. Baik, untuk malam ini saya ada dua tetamu yang hebat. Yang pertamanya Profesor Madya Dr. Muhammad Samsudin. Prof adalah pensyarah Pusat Kajian Sejarah Politik dan juga Hal Ehwal Antarabangsa UKM. Prof juga adalah timbalan pengerusi eksekutif bagi Persatuan Sejarah Malaysia, dan seorang lagi kita akan bersama dengan Syukri Azmi. Syukri Azmi adalah wartawan daripada kumpulan media Cina CMG. Syukri, kalau boleh saya nak mulakan dengan Prof dahulu. Prof, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan, temanya sudah diketahui, kita tahu tentang the power of museum, keunggulan muzium, tetapi kalau kita melihat kepada era pasca peralihan menuju kepada peralihan endemik ini, sejauh mana tema keunggulan muzium ini penting ataupun relevan dalam konteks semasa, Prof? Okay, terima kasih Cik Fauzi dan juga saudara Syukri. Tema ini sebenarnya telah disusun oleh jawatankuasa di peringkat muzium antarabangsa. The Power of Museum ini saya ingat sudah lama dipertimbangkan, dan sambutan Hari Muzium ni dia bermula tahun 1977 peringkat dunia itu, dan kita kemudian ikut sama. Malah saya rasa The Power of Museum ni sudah terjelas bila kita lihat dari segi sejarahnya. Apabila British datang ke Tanah Melayu tahun 1883, dia bina muzium negara yang hari ini kita panggil muzium negara, dulu panggil muzium Perak. Muzium ni berperanan besar sebenarnya. Dia mencelikkan mata masyarakat, menaikkan semangat masyarakat itu kepada pembinaan sebuah jati diri. Dan inilah yang penting dalam sebuah negara. Kalau kita lihat baik negara maju, negara yang biasa, miskin dan sebagainya, mereka perlu kepada satu jati diri. Dan apa yang nak ditengok, apa yang nak dilihat adalah yang imbasan lalu itu, yang membina kepada masyarakat hari ini. Dalam imbasan lalu itu, kita ada banyak perkembangan sejarahnya, tamadunnya, dua komponen yang penting. Tamadun dan sejarah itu membina kepada pembentukan masyarakat pada hari ini. Dan kita lihat contohnya di negara kita, di Malaysia. Muzium ini sebenarnya dia mencirikan apa yang ada pada negara masa lalu, dan untuk bergerak ke depan, masyarakat perlu mengetahui apakah ciri-ciri yang boleh dibina daripada pengalaman-pengalaman tamadun dan juga sejarah yang ada pada masyarakat itu. Dan kita melihat bagaimana berlakunya beberapa malapetaka, contohnya seperti di Syria, di Iraq, di mana muzium itu hilang. Jadi habis tamadun itu, dan kita tahu dalam tamadun dunia yang hebat antaranya adalah di Syria itu. Dan bagaimana kita lihat hilang ketamadunan, ciri yang boleh dilihat jadi kebanggaan negara itu. Jadi the power museum ini adalah satu yang sebenarnya memang kalau kita lihat di mana-mana negara pada hari ini, museum itu adalah satu daripada komponen penting bagi masyarakat melihat ke belakang dan membina ke depan. Itu dari saya dulu.
Okey, baik, Prof dah membuka diskusi dan juga pengenalan tentang betapa pentingnya the power of museum, keunggulan museum dalam era pasca atau peralihan endemik ini. Nanti saya nak minta Prof kongsikan lagi. Kita tahu museum ini adalah institusi sejarah dan Prof kata kalau nak bergerak ke hadapan, pengalaman dan juga iktibar pengalaman yang lepas itu perlu dipelajari. Nanti Prof akan kembangkan sedikit lagi tentang perkara itu. Saya nak ke Syukri. Syukri, kalau boleh pada waktu ini dikongsikan. Kita tahu China baru-baru ini juga telah memaklumkan ada 395 muzium baru yang berdaftar di seluruh China pada tahun 2021, sekaligus menjadikan jumlah muzium di China secara khususnya sebanyak 6,183 buah dan menduduki tempat teratas di dunia. Ini adalah antara iltizam yang boleh kita lihat daripada kerajaan kepimpinan daripada China untuk melihat betapa pentingnya muzium sebagai institusi sejarah di China. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan secara keseluruhannya apa usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak pemerintah untuk memartabatkan institusi sejarah seperti muzium ini? Kalau saya sebut tentang pembangunan, usaha pembangunan yang oleh kerajaan China, usaha-usaha pembangunan muzium di sini, mereka kebelakangan ini lebih fokuskan kepada kerja-kerja perlindungan artifak, dan bagi mereka kerja-kerja perlindungan artifak ini pula perlu memaparkan tentang ketamadun Cina. Macam Prof kata tadi, tamadun itu penting sebab dia mencerminkan tentang sesuatu tempat itu sendiri. Dan dari segi statistik pula, walaupun tadi Fauzal ada sebut ada 395 buah muzium baru, walaupun usaha itu difokuskan kepada kerja-kerja perlindungan, tapi pada masa sama kalau kita lihat angka-angka ini juga mereka giat mengusahakan untuk lebih banyak muzium dari semasa ke semasa agar dapat disenaraikan di peringkat kebangsaan ataupun peringkat negara. Kalau saya sentuh tentang usaha-usaha perlindungan kerja-kerja artifak ini, pakar arkeologi kebelakangan ini, Fauzi dan Prof, mereka giat melakukan usaha mencari, mengeluarkan dan membaik pulih 3M ini. Mencari, mengeluarkan dan membaik pulih khazanah-khazanah ataupun artifak berskala besar khususnya di bahagian barat daya China, seperti di Muzium Samsung Dui antaranya. Jadi kalau saya sebut, boleh izinkan saya kongsi pengalaman saya sendiri di Terracotta di Xi'an misalnya pada 3 tahun yang lalu sebelum pandemik berlaku. Saya sendiri menyaksikan usaha-usaha ini, pelindungan ini dilakukan di Muzium Terracotta meskipun ia sudah pun disenaraikan sebagai warisan dunia UNESCO, namun pada ketika itu saya rasa sehingga kini usaha-usaha pelindungan itu masih berjalan dan ditambah pula baik dengan mengandungi teknologi dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh petik buku biru muzium ataupun laporan pembangunan muzium China pada tahun 2020, dengan mereka katakan ini saya petik dengan pembangunan lebih banyak muzium, jenis komposisi muzium di China juga akan turut bertambah, bahkan membangun dengan lebih secara seimbang. Jadi kalau misalnya kalau kita sebut muzium kan Fauzi, Prof, bukanlah kita sekadar sebut tentang barang artifak ataupun relik, tapi spektrumnya juga lebih luas, termasuklah kini mereka ada perfilman, sains dan teknologi, opera dan kebudayaan, dan ini semua secara tidak langsung menambahkan lagi warna-warni dan dalam usaha pembangunan muzium di China itu sendiri. Fauzi. Prof, itu seronok kita dengar kalau cerita ataupun pengalaman daripada rakyat Malaysia yang ada di China melihat kepada bagaimana China sebenarnya menghargai legasi sejarah warisan seperti ini. Mungkin pada waktu ini tadi disebutkan oleh Syukri berkaitan bagaimana spektrum fungsi muzium itu diperkasakan. Tetapi untuk dalam konteks negara Malaysia, kalau boleh Prof kongsikan, muzium kita tidak hanya melihat kepada institusi sejarah semata-mata tetapi bagaimana pentingnya muzium itu sendiri dalam membantu bagi proses pembangunan sebuah negara, kerana muzium bukan hanya kita melihat kepada sejarahnya saja tetapi ada nilai-nilai yang perlu diangkat daripada institusi sejarah seperti muzium itu sendiri. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan sedikit Prof berkaitan dengan perkara peranan yang perlu peranan ataupun fungsi muzium itu perlu diperkasakan lagi Prof. Okay, terima kasih Fazil. Saya nak tarik balik apa yang Syukri cakap tadi. Tahun 2017 maaf saya,
ada rombongan daripada ahli-ahli museum dari China. Yang menariknya di China yang saya berhati sekarang ini, mereka membina museum ini berasaskan pada ciri-ciri atau budaya macam tertentu. Contohnya China beberapa tahun yang kebelakangan ini, mereka membangunkan museum maritim. Ini yang bila kita berjumpa di Melaka itu, kita kata kita pun dah ada museum maritim kita dan kita kembangkan. Tetapi di China ni ada beberapa tempat macam Syukri katakan tadi, dibinakan museum-museum maritim ini yang pernah menjadi tapak kepada tamadun. Berbalik pada soalan Fauzi tadi, museum sebenarnya betul. Kita tidak boleh melihat dia sebagai tempat memamerkan artifak saja. Kerana museum itu adalah satu lambang kepada apa yang ada dalam sebuah negara. Jadi bukan cerita di belakang atau cerita sebelum ini saja. Tetapi harus melihat bagaimana. Sebab museum ini peranannya adalah dalam pembangunan budaya, sosial budaya. Dan kita melihat bahawa museum ini harus, sebab peranan museum ini dia adalah mendidik masyarakat supaya sedar ada satu masa dulu ada sejarah dalam negara, ada tamadun negara ini, ada perkembangan yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemimpin negara contohnya. Inilah yang perlu ada dalam museum. Jadi kalau kita melihat di negara kita, museum ni dah banyak. Saya tahu museum di tiap negeri ada museum. Museum negara sendiri ada museum. Kita ada memorial di Arkib Negara. Itu juga sebahagian daripada museum sebenarnya, kerana dia mempamerkan museum atau apa juga hasil-hasil daripada Perdana Menteri contohnya. Jadi kita ada banyak museum dan kemudiannya kita lihat juga ada agensi-agensi tertentu syarikat swasta dan sebagainya membina museum. Malah masyarakat-masyarakat yang tertentu juga membina museum mereka sendiri. Untuk apa? Ya, untuk menyedarkan masyarakat itu, mendidik masyarakat itu bahawa ciri-ciri yang ada dalam museum itu adalah ciri yang ada untuk negara. Itu yang saya rasa yang perlu. Dan memang telah dilakukan sebab kita beroperasi di museum kita ini, di negara kita beroperasi museum ini, kita mengikut standard apa yang diletakkan oleh jawatankuasa museum antarabangsa itu. Kita tidak lagi. Jadi ciri, peranan atau objektif museum itu adalah sejajar seperti mana yang diletakkan di peringkat antarabangsa. Itu dari saya dulu. Prof, ala-ala ni saya nak tanyakan, kita tahu baru-baru ini ataupun 2 ataupun 3 tahun lepas apabila pandemik COVID-19 melanda dunia, kalau diikutkan daripada museum ataupun pengurusan museum itu sendiri antara yang juga banyak terkesan menerima impak pada pandemik. Kalau diikutkan statistiknya lebih pada 90% pengurusan museum di seluruh dunia terpaksa ditutup. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan, kita tahu di Malaysia juga ada museum secara maya, ada pengalaman yang boleh dirasai oleh bagi pengunjung yang mungkin tak dapat secara fizikal untuk pergi ke museum. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan betapa pentingnya bagi museum ataupun pengurusan museum untuk bergerak ataupun beradaptasi dengan perubahan semasa. Kita bercakap tentang perubahan teknologi. Kita bercakap kerana anak muda kini mereka lebih dekat dengan teknologi maklumat ataupun seperti media sosial. Bagaimana cara dan juga strateginya untuk museum dan juga pengurusan museum untuk lebih dekat dengan anak muda dan juga pantas berubah dengan perkembangan semasa, Prof? Ya, jawapannya macam yang Fauzi dah beritahu tadi. Kita bergerak kepada kemajuan teknologi. Memang betul bila COVID berlaku, COVID-19 melanda, kebanyakan museum bukan saja dalam negara tapi di luar negara juga terkesan. Rakan-rakan kita di Indonesia juga. Kerana dalam ciri yang ada, ciri yang biasa kita lihat, museum ni adalah dalam bentuk lawatan fizikal. Bukan datang melihat dan sebagainya. Tetapi sebenarnya sudah banyak negara lain dan ada beberapa museum di negara kita sudah membina bernama data-data itu masukkan untuk jadikan dalam bentuk maya. Jadi pengunjung boleh melihat secara maya, secara atas talian atau secara online dan sebagainya. Dalam YouTube semua ini boleh dibina.
Dan kita lihat sebenarnya kalau seperti di museum di Mesir, mereka menggunakan kemudahan teknologi tinggi, teknologi pelbagaian tinggi. Contohnya sekarang ini kaedah kalau nak membuka mamia itu tidak lagi dibuka kotak keranda itu. Apa kaedah yang digunakan adalah memasukkan data melalui MRRI itu. So jadi 3D boleh dapat dilihat di situ. Dan inilah saya rasa kita harus berani. Bila kita cakap dari segi kemudahan teknologi itu, kita harus memikirkan bagaimana kita nak memberi pendedahan dan pengetahuan itu kepada masyarakat. Tidak lagi secara yang dulunya secara fizikal. Museum menunggu pengunjung untuk datang. Tetapi betul masyarakat muda khususnya dia perlukan pengisian yang baru dalam bentuk teknologi dan sebagainya. Jadi museum sebenarnya dia berkembang dengan teknologi. Jadi kalau kita katakan data itu harus dimasukkan dalam teknologi dan kemudiannya dipaparkan kepada masyarakat melalui maya atau melalui atas talian. Apa yang perlu adalah pengisian kepada maklumat itu. Kita perlukan program-program teknologi tinggi, IT, scanner dan sebagainya. Dan di sinilah saya rasa peluang bagi golongan muda ini untuk terlibat dalam bidang pemuziuman ini. So kita tidak lagi perlu, kita perlukan banyak orang yang berkemahiran dalam IT, dalam engineering, soft engineering dan lain-lain itu untuk terlibat dalam membina satu muzium maya. Okey. Syukri, mungkin berbeza keadaannya di Malaysia dan juga di China. Kita tahu Malaysia telah membuka pintu sepadannya, sepadan antarbangsanya. Jadi mudahlah bagi kedatangan bagi pengunjung ataupun bagi pelancong untuk melawat muzium di Malaysia. Tetapi di China mungkin ada sedikit perbezaan. Pintu sepadan antarbangsanya masih lagi belum dibuka pada waktu ini. Tapi untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan apa cara yang dilakukan oleh kerajaan China secara khususnya untuk memeriahkan lagi muzium yang ada di China supaya ada tarikannya sendiri walaupun masih lagi berada dalam tempoh ataupun dalam pandemik pada waktu ini. Okey, saya bahagikan tempoh ini kepada dua. Satu, kita ada waktu 2020 itu waktu yang betul-betul penuh dengan pandemik yang semuanya tutup, dan pada tahun lepas kita dapati ada zero cases. Polisi dasar zero COVID ni memang berjaya pada tahun lepas dan memang muzium ni beroperasi seperti biasa. Tapi kalau boleh saya sentuh sikit pada fasa yang pertama, iaitu fasa di mana semuanya tak berfungsi. Mereka lebih macam Fauzi dan Prof bincangkan tadi, mereka fokus kepada AR ataupun VR, IT sebagainya untuk menarik minat para pengunjung menyertai dengan program-program yang disediakan. Dalam tempoh itu sahaja, dalam tempoh yang setahun pertama itu, tadi Prof sebut pengisian, dan itulah yang mereka buat pengisian. Terdapat lebih 10,000 aktiviti pendidikan yang dilakukan menerusi secara maya. Dan bukan itu sahaja, malahan ia juga ditonton lebih kira-kira 770 juta pengunjung yang melayari secara online, jadi ataupun dalam talian. Jadi angka itu saja lebih daripada separuh penduduk China, iaitu 1.4 bilion penduduk. Jadi selepas itu mereka shiftkan minat itu yang mereka dah tarik, yang mereka dah tanam pada tahun pertama itu, dan pada tahun lepas angka itu pula diterjemahkan kepada angka-angka yang fizikal dengan kehadiran fizikal. Jadi kalau tadi Fauzi tanya apa antara usaha kreatif yang dilakukan oleh pihak-pihak muzium sini, macam biasa, kalau macam kita semua suka percuma, jadi itulah yang mereka buatkan. Daripada angka 6,183 muzium yang Fauzi berikan tadi, 5,605 daripadanya menawarkan kemasukan ataupun entry secara percuma. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana mereka nak cover balik kos-kos ini. Itu saya akan bawa ke hujung sedikit nanti. Tapi antara yang lain yang mereka lakukan ialah mereka utilize ataupun memanfaatkan muzium itu sendiri dengan aktiviti-aktiviti lain. Saya pernah kunjungi Muzium Beijing, tadi saya di Terracotta, ataupun tadi saya sebenarnya saya pernah kunjungi di Muzium Beijing. Mereka turut mengadakan aktiviti yang bertemakan dengan keadaan ataupun event semasa
Contohnya ada Hari Buruh, mereka buat bertemakan dengan Hari Buruh. Ada perayaan Tahun Baru Cina, mereka buat bertemakan perayaan Tahun Baru Cina. Ada musim panas, mereka buat keadaan yang sesuai dengan musim panas, dengan salji dan sebagainya. Jadi mereka ataupun orang-orang yang pengunjung ini akan terasa ingin untuk participate, untuk datang ke muzium-muzium itu sendiri. Jadi mungkin di Malaysia contohnya kalau kita nak tarik kanak-kanak, misalnya mungkin saya berkongsi sikit, kita boleh bawa figura ataupun yang boleh menarik minat kanak-kanak datang. Mungkin pada awalnya mereka hanya rasa sekadar nak jumpa figura yang mereka minati, tapi lama kelamaan mungkin akan jatuh hati dan dengan muzium itu sendiri. Sebab saya sebutkan ia sama juga dengan di China, kerana mereka cuba menyemai minat ini dalam kalangan kanak-kanak sedari dari awal. Yang mana kalau saya pergi muzium itu secara percuma, saya tengok ada banyak rombongan kanak-kanak yang pergi ke muzium itu sendiri yang diketuai oleh guru-guru mereka. Dan pada tahun yang 2020 itu saya rasa kemuncaknya, yang mana mereka cuba memaksimalkan menggunakan media sosial yang ada. Kalau macam di China ni mereka ada Weibo dan juga TikTok, dan pelbagai hashtag, antara yang paling terkenal Chinese Museum, hashtag Chinese Museum, yang ada video yang ditonton sehingga 34 juta kali satu video. Dan terdapat juga muzium yang kreatif apabila mereka menghasilkan merchandise ataupun buah tangan. Inilah dia, kalau poin yang pertama tadi, bila kita tanya macam mana mereka buat duit, saya rasa ini adalah antara salah satunya. Bila kita pergi, mereka menghasilkan merchandise ataupun buah tangan, coklat, gula-gula yang diinspirasikan daripada artifak-artifak yang ada dalam muzium itu sendiri. Jadi harga ini semuanya dah cover balik kos kemasukan RM50 ataupun RM10 kos ke muzium. Nampak lebih mahal bila kita nak bayar entry cost tu, tapi bila kita beli, ini dah cover balik semuanya. Mungkin nampak tak besar, tapi hakikatnya adalah sebaliknya. Kerana kalau kita lihat angka-angka ini, Fauzi, dia hasil jualan pada tahun lepas ataupun tahun sebelumnya mendapat sambutan secara dalam talian ataupun secara fizikal ketika mereka hadir ke muzium itu sendiri, Fauzi. Prof, antara yang dikongsikan ataupun bagaimana meriahnya muzium-muzium di China tadi dikongsikan, inisiatif yang diambil oleh kerajaan di China ialah memberikan secara percuma. Kalau daripada 6,183 buah muzium yang ada di China tu, lebih kurang 5,605 muzium yang dibuka secara percuma untuk orang awam. Di Malaysia mungkin ada sedikit perbezaannya lah. Tetapi untuk waktu ini, selain pada kita melihat kepada faktor bayaran itu, apa yang boleh kita belajar daripada China, Prof? Dalam mana kita melihat kepada usaha-usaha untuk memperkasakan fungsi muzium, dan mana kita melihat kepada memelihara dan juga memelihara muzium dan juga legasi warisan budaya, Prof. Ya, sebenarnya di China ni dia dah buat banyak dan dia mereka ni dah, kalau kita kata dalam bahasa Inggeris, dah advance dalam pemuziuman ini. Mereka menghantar kerajaan China, setahu saya kerajaan di China dan kerajaan provinsi ni atau agensi menghantar kurator dan penyelidik atau ahli-ahli muzium ini ke seluruh negara di dunia untuk mencari apakah idea-idea yang boleh dimasukkan dalam aktiviti muzium mereka itu. Sebab saya juga pernah berjumpa dengan ahli mereka ini. Dan kita lihat tadi Syukri ada nyatakan dia pakai teknologi AR. Di China ni dah ada beberapa, saya rasa dah ada beberapa muzium menggunakan kaedah 7D. Betul Syukri 7D ni kita belum lagi. Kita sebut 4D baru kan. Ini yang 7D ni yang bila dia buat dalam satu studio, bila pengunjung ni datang, dia tunjuk suasana perang itu. Jadi kalau bergoyang stage itu dirasai oleh sendiri oleh penonton atau pengunjung. Itu bagaimana usaha yang kita boleh lihatlah di China ni. Dan ini juga bila tadi kita kata lebih 6,000, bayangkan lebih 6,000 muzium di China itu. Bayangkan kalau kita kata dalam satu muzium itu ada 100 orang yang bekerja, maknanya dia memberikan peluang pekerjaan yang banyak. Dan itulah sebab dari segi di China tu dia mereka ini membina expertise, kepakaran. Ada yang dalam bidang macam saya katakan tadi, yang buat maritim. Dan kapal ini mereka bina masukkan dalam teknologi, dalam AR dan sebagainya, boleh dirasai oleh pengunjung dan sebagainya. Ada yang melihat kepada ketamadunan. Tadi Syukri dah katakan pergi ke Istana Larangan dan sebagainya, mereka dapat melihat itu sendiri.
Malah uh, kita jangan cerita museum ni benda lama. Kalau kita melihat di negeri China juga, mereka dah membina museum ke angkasa lepas. Seperti mana yang dibuat di Amerika oleh museum NASA tu kan. Jadi ini juga sebenarnya yang boleh kita lihat dan boleh kita contohi di negara kita. Kita ada kelebihan tertentu dalam beberapa ciri untuk dibina dalam museum ini. Tu, Zee. Prof, mungkin yang terakhir sekali dalam ataupun 1 dan 2 minit akhir ini mungkin boleh dikongsikan akhirnya apa anjakan paradigma yang perlu dilakukan untuk kita melihat kepada pengurusan muzium yang lebih baik untuk melihat kepada muzium bukan sekadar institusi untuk menempatkan barang-barang legasi sejarah dan juga budaya, tetapi muzium juga boleh diperkasakan fungsi dan juga peranannya, Prof. Saya yang pertama adalah kepakaran. Museum perlu mempunyai kepakaran yang baru. Macam saya kata tadi, mesti ada pakar IT-nya, mesti ada pakar soft engineering, jurutera perisian, mesti ada pakar-pakar lain. Dan kita nak bina museum mesti ada kerjasama dan juga pelibatan daripada semua kelompok. Dan kita mesti ada orang yang mahir dalam IT. Kita ada mesti mahir dalam bentuk persembahan atau visual entertainment. Ini juga perlu kerana kita nak mencapai pada masa depan museum ini dia tak boleh tunggu dah pengunjung datang ke museum itu, tetapi museum ini harus datang kepada pengunjung. Advantage yang kita ada hari ini adalah IT. Macam tadi Fauzi kata, orang muda dia pakai iPhone saja atau mereka menggunakan telefon-telefon yang canggih ni. Itulah pengisian yang boleh menarik minat kepada pengunjung. Baik, terima kasih Profesor Madar Dr. Muhammad Samsudin. Prof adalah pensyarah di Pusat Kajian Sejarah, Politik dan juga Hal Ehwal Antarabangsa UKM. Prof juga adalah Timbalan Pengurusi Eksekutif bagi Persatuan Sejarah Malaysia. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Syukri Azmi, wartawan daripada Kumpulan Media Cina CMG, yang mana kedua panel pada malam ini berkongsi sedikit pandangan melihat kepada sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2022 yang disambut pada 18 Mei lalu. Tapi secara keseluruhannya diskusi ini melihat kepada bagaimana fungsi dan juga peranan muzium dapat diperkasakan. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.